Welcome to the webinar as listen only mode. Okey, ni sekarang kita detail lagi ya. Nak. Okey, ni adalah UCAT. Jadi sekarang ni nak masuk, you are not going to enter kat bawah-bawah ni. Tak ada. Itu adalah untuk UCAT. Untuk gold, untuk silver. Gold, silver ke atas, kita dah memulakan correction. Kita dah memulakan correction. I don't really like gold dan silver sebab nampaknya dia sedang membuat satu diagonal. Saya tak gemar. Saya nak long, tapi structure dia tak cantik. Kalau dia buat zigzag kat sini, sebab wave 4, dia biasanya shallow. Tapi ini nampaknya dia buat dalam. Jadi ini adalah ini dia mungkin terus naik. Cerita dia kalau dia buat macam ni. Macam mana kita nak masuk dia gold? Kalau dia buat 1, 2, lebih daripada 1618. Dan kalau dia buat benda tu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kalau dia buat benda ni, anda tunggu dia buat break ni. 3, 4, 5, 1, 2, 3, anda long. Hold 2700. 2700 tu target dia. Kalau itu berlaku. Sekarang ni saya tak akan pergi short dia. Gold is always a long. Dia tak akan short. Saya tak pergi short dia. Gold dia tak ada low sequence. Kalau ada pun dia dah complete daripada sini. A dan B ni dia dah sampai 1. Dia nak sampai 1. Saya tak trade dia. I'm not going to trade dia. Gold. Silver. Silver pun sama. Okay. Kalau dia buat 1618, then I'm going to trade it. Kenapa I don't really like ni? Because of this one. SIL ni, yang nampaknya tak complete lagi. Silver miner. Ni sebabnya saya tak berapa gemar nak trade silver dan gold pada waktu ni. Ni nampak tak? 1, 2, 3. Kan? Dia tarik. Ini tak complete lagi dah. 1, 2, 3. Ni tak complete lagi dah. Ini untuk silver. Dia tak complete lagi. Dia cuma react daripada ni. If this one completed, then saya akan, kalau this one completed, then saya akan long. Yang silver gold tadi. Tapi nampak masih ada something yang menyebabkan dia tak pergi. Kalau tak, saya dah masuk lah. Kita dah trade yang itu daripada tempat ni untuk silver. Kan? Lepas tu dia dibas balik. Okay, ni untuk silver. Minyak continue long. Any 3 wave untuk minyak. Siapa yang dah masuk hari tu dekat sini, anda hold. Minyak ni jauh lagi. Kita masuk ni jauh lagi. Minyak ni jauh lagi. $48. TP kita dekat 49.78. Minyak you hold. Copper tunggu retracement. Copper ni boleh trade tak? Tengok tarik 1, 2. Ni lebih dari 1618. So 4 ni anda boleh trade. Faham? Raymond? Sama konsep. Itu komoditi. Ya. Copper tembaga. Okey. Euro AUD tak ada. Euro AUD tak ada sequence. Kalau dia break atas ni baru. Ini saya biar. Saya tak lukis ni. Sebabnya dia tak ada sequence.
Dia break atas ni, ada trend. Kita tunggu pullback. Baru kita lukis kecil-kecil. Kalau tak, buang masa. Dia naik turun, nak alih-alih. Banyak cerita aku. Bukan dapat entry pun. Okey, sama dengan Euro GBP ni. Euro GBP, tak ada. Ni semua nampak ujung dia WX. Anda nampak WX macam tu, anda tak trade. Anda nampak AB, anda boleh trade. Anda nampak nombor, itu memang trade. Ingat, nombor adalah apa? Trend. AB adalah zigzag 5, ada 5 wave. Itu anda boleh trade. Anda nampak WX, anda surrender, tak trade. Itu. Ada nampak nombor-nombor, nampak ni tak ada tak trade. WX okey dah biar tak tengok. Faham? Okey. GBP AUD tak ada sequence. Tak ada sequence, ni sideways, totally sideways market. GM anda tunggu yang ini nanti. Dua nanti. Ni ada lower low, dua ni anda trade. Dua ni anda trade. Satu dan dua ni tak habis lagi. Nampak? Satu, dua ni tak sampai satu lagi. Tak sampai lagi. Kita ada incomplete sequence. Satu, dua tu yang besar. Satu, dua, kalau seperti yang kita lukis, satu, dua, jauh lagi. So, anda tunggu dua ni, 3 wave. Mudah saja. 3 wave macam mana kita nak tengok? Sambungkan yang putih ni. Yang putih punya trend line. 2, 4. Dia breakout ini, 3 wave, ada tarik Fibonacci, anda masuk limit order, sell. Okey? Tu konsep channeling. Besok hari Sabtu kita cerita benda tu. Tanya saya besok. Okey? Dah? Pening dah? Semua tu saya dah tulis. Semua tu apa wave mana kita nak tengok, mana satu ada benda baru dalam outlook ni. Mana satu yang kita nak tengok. Ni semua anda boleh trade. Ni semua anda boleh trade. Cut wave mana? Okey? Okey, kita break sekejap. Kita sambung dalam masa 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni.
Okey, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Boleh ya? Okey, jadi kejap lagi ni. Okey. So, the outlook stay the same, di mana pasaran lebih positif ya. Nombor satu adalah kepada cerita vaksin. Kita ada peralihan kuasa yang nampaknya smooth. There are some noises dekat Georgia daripada Presiden Trump. Tetapi apa pun, saya tak nampak any chance untuk pilihan raya US tergantung. So tak nampak lah. Ke arah 8 Disember, we are looking at clearer market direction. So at the moment, the one still the same. Indices kita ada ke atas, incomplete sequence. Kita ada untuk dollar pair dan juga yen pair, dollar pair dan juga yen pair ada incomplete sequence ke atas. So it looks more and more sedang menuju ke arah positif, ke arah indices dynamic. Kita sedang ke arah itulah. Kita ada minyak yang menunjukkan, sebab kita tahu minyak dan juga ini adalah untuk minyak ES, dan ini adalah untuk WTI. Okey, inilah US oil. Menunjukkan pergerakan ke arah yang sama. Jadi doing the same structure at the moment. ES dan juga minyak ni. Ini adalah low daripada tu. Okey, ini dia. Dia punya structure adalah sama pada waktu ni. Okey, so itu maksud dia lah. Okey, jadi kita masuk, lepas ni kita bincangkan kali kepada analisa fundamental. Kita masuk ke topik kita. Analisa fundamental melihat kepada, sebabnya dalam ni kita akan kaitkan ya, analisa fundamental kepada sebenarnya apa itu, nak guna analisa fundamental. Saya setiap hari kan akan terima mesej daripada orang nak belajar fundamental. Anda tak trade fundamental, anda gunakan fundamental untuk kenal pasti instrumen mana nak tengok dan anda trade technical. Itu dia. Analisa fundamental bukan trading news. Ada ingat, oh malam ni NFP, apa fundamental dia? Fundamental dia, NFP itu sebahagian daripada data yang boleh menyebabkan Federal Reserve membuat keputusan kepada mengubah polisi. Tapi bukannya gunakan dia untuk nak kata buy and sell. Tak ada. Analisa fundamental bukan trading news. Mental kan. Bukan macam tu kan. Terbalik. Okey. Basically melihat kepada penilaian dalaman, value, sentiment, mood, intermarket, perkaitan di antara instrumen, serta kita masukkan dia dalam technical analysis untuk nak cari level nak masuk, level nak keluar, arah, bukannya sebatang candle. Ada trade sebatang candle, saya bagi tahu betul. 50-50. Dia 50-50, itu payah. Next, kalau dia tak naik, dia turun. Itu dah macam berjudi ya, jangan. So, cycle of boom and bust, melihat kepada kecairan, melihat kepada pulangan, melihat kepada risiko dalam pasaran. Ya. Market naik turun dan kita ada cycle dalam market. Ini disebabkan oleh data-data ekonomi dan sebagainya. Dan apa kita nak lihat bagaimana penggubal polisi melihat kepada data-data ekonomi, dan seterusnya polisi yang dibuat boleh membantu pasaran
ataupun menghadkan pergerakan pasaran. Dia tak dapat nak bagi market naik lebih sangat, tak dapat juga. Sebabnya sekiranya market naik terlebih sangat, kita akan ada inflasi yang terlalu tinggi. Jadi dia kena kawal supaya data-data berada dalam keadaan optimum, GDP, inflasi, pekerjaan. Payah juga kalau semua dalam ekonomi tu tak ada orang menganggur. Tahu tak kenapa? Kalau pelabur datang, dia buka kilang, tak ada orang cari kerja, semua orang tempat kerja dia sekarang gaji tinggi, tak dapat juga kan. Pelabur pun tak suka nak masuk, kena bawa pekerja luar dan adalah masalah sosial dan sebagainya. Jadi dia kena aturkan benda ni semua. So, bila kita buat analisa fundamental, kita lihat kepada nilai dalaman. Dan apa yang kita lihat adalah kepada faktor supply dan demand. The thing is, kita akan lihat kepada indikator-indikator ekonomi untuk come up with valuation. But all this, kesemua benda-benda ni, data-data ekonomi apa semua ni, dia tak memberikan anda level nak masuk. Faham tak? Anda tahu pun ini nak cut rate, ini nak high rate, ini nak potong rate dan sebagainya. Dia tak bagi tahu kepada anda apa trend. Faham tak? Trend tu, kita trade price. Kita tengok trend price, bukannya trend polisi. Berapa kali ingat tak benda ni? Pada tahun 2016, apa yang berlaku? 2016, tengok trading view, trading economics. Okay, trading economics ya, tengok ni This one I want to show to you guys. This one I hope ini akan mematahkan sebarang yang kata, oh, polisi dia ni naik, polisi dia ni turun, oh, dia kita buy saja. Bukan itu caranya. Tengok ini interest rate. US Federal Reserve menaikkan kadar faedah pada hujung Disember 2015. Sini, sekejap tak nampak pula. 10 years. Okey, pada Disember 2015, dia menaikkan kadar faedah. Nampak? So, USD berbanding dengan chart yang sama, kita bandingkan dia dengan, compare dengan Euro area. Kita bandingkan dia dengan Euro. Euro area, European Union, interest rate. Mana interest rate dia? Ada tak? Interest rate. Tak ada. Tak apalah, kita buka dekat sebelah lah. Trading economics. Dan kita ada Euro area interest rate. Okey. Dan pada masa yang sama, dia kekal je, padahal dia turun sikit pada kosong. Daripada 0.1 ni. 10 tahun. Nampak? Dia turunkan. Okey. Jadi, apa seorang fundamental analyst akan kata? Galih, apa seorang fundamental analyst akan kata? Ini naik, ini path menaik, ini path menurun. So the idea is kita akan ada Euro USD, okay, sejak daripada 2016, sejak daripada 2016, kalau ikut idea dia, sejak daripada 2016 mana? 2016, okey, 2016 ni 2016 Disember ni kalau ikut idea dia, kita akan ada Euro US dollar yang jatuh. Okey, betul? Dia jatuh kat sini. Disember. Okey, dia jatuh. Tengok berapa lama je dia jatuh.
Berapa lama? Lepas tu dia mencanak naik. Kalau ikut idea dia kan, kita ada divergence kan di antara interest rate, di antara polisi. Satu nak ketatkan polisi dia dengan menaikkan kadar faedah. Satu nak turunkan polisi dia sebab sebab inflation tak naik lagi. Kalau saya boleh cerita fundamental ni siang dan malam. Tapi cerita dia dekat chart apa kita nampak? Dia punya impact, lepas tu dia naik macam ni. Ada tak dia punya kaitan dekat sini? Ada tak kaitan dia kat situ? Oh, tak bang. Lepas tu dia jatuh bang. Kenapa tak waktu ini? Apa dia punya, kenapa tak? How do you explain this move? Ini weekly chart tau. How do you explain this move? Ni saya nak delay. Berapa lama dia delay? How do you explain this move? Sebab itu, I always say, bila anda nak belajar trading, bukannya belajar fundamental. Bagi mereka yang pernah PM saya dan dia sebut, bang saya nak belajar fundamental, apa yang saya balas kepada anda? Siapa pernah PM saya dan saya, apa jawapan saya kepada anda? Apa cerita saya? Saya akan jawab, belajar trading, bukan belajar fundamental. Betul? Belajar trading. Apa beza dia? Ada siapa-siapa pernah PM saya dan kata, bang saya nak belajar fundamental, abang ada buat kelas tak? Apa jawapan saya? Apa jawapan saya? Saya jawab, belajar trading, bukan belajar, saya jawab belajar trading, bukan fundamental. Betul? Itu jawapan saya. How do you explain this move? And, oh ada impact ni bang, ni jatuh ni. How do you explain this move? How do you explain this move? Macam mana? Tak dapat. Anda ceritalah macam mana fundamental pun, anda tak akan dapat explain this move. But, the same chart, 2015. Kalau saya tunjukkan begini. Kalau saya tunjukkan macam ni. Kita berada dekat wave 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 5 wave ke atas, kita tunggu 3 wave dan kita expect 5 wave ke atas sebelah sini. Nampak tak macam mana anda nak trade? Nampak tak? Ini apa ni? 5, sini 3, kita expect 5, ini apa movement? Ini apa movement? Zigzag. Betul? Kita ada wave 1, wave 2, extended wave 3, kita tunggu wave 4, sini tak, ini kita tengok dia sampai tak 1618, nampak tak? Saya bagi structure macam mana boleh tak anda nak masuk. Dia lebih daripada 1618. So whatever atas ni, anda cari untuk nak short, nak long euro US dollar sekarang. Apa arah dia dekat time frame weekly ni? Apa arah dia? Buy ke sell? Weekly chart. Apa arah dia? Long. Nampak? Anda cari long, anda tak akan cari short dia. Ni dekat weekly chart. Kalau anda tengok dekat daily, nampak? Kita dapat structure, sebab kita tahu, kita dalam time frame yang besar, kita tengah develop 5, 3, 5. Itu beza analisa teknikal dan kalau anda ambil dua ni. Sini anda tahu apa yang berlaku. But you want to see and define it dekat chart apa nak buat. Itu beza dia. Okay? Itu beza dia. Trading dan juga kepada apa analisa yang anda nak guna pakai. I want to let it go once and for all. Bukan apa, ramai orang cop Zul fundamental. Tak, anda nak entry kat mana? Saya menceritakan what happened dalam market. Kalau saya ceritakan macam ni kan. Okey, kita ada Draghi pada waktu ni, Mario Draghi
yang memperkenalkan kepada kuantitatif easing, ya, pada hujung 2015, pada hujung 2015, dan disebabkan oleh quantitative easing kita ada supply, ya, yang bertambah, dan impact dia adalah kita jangkakan akan ada GDP yang akan menaik, kita akan ada aktiviti yang lebih naik dekat Euro area disebabkan oleh peningkatan kecairan. Jadi kita ada 5 wave yang tengah turun ke bawah, nampak kalau saya ceritakan macam tu, it give you more conviction, keyakinan untuk nak faham bahawa kita dah habis wave 3 dan kita sedang tunggu wave 4 correction, 3 wave. Ini tak dapat 1. Ini tak dapat yang 3. 1, 2, 1 lagi. Tak cukup. Ini kena buat 5. Faham? Dia tak cukup. Sebab itu saya kata, untuk US dollar ni nampak tak? 3, 4, 5 dia jauh kan? 3 kita mungkin extend lagi ni. US dollar anda tak pergi long US dollar. Nampak tak benda-benda ni? Tengok time frame besar apa dia nampak. 3 kita mungkin extend dekat sini lagi. Jauh lagi ni. Kita mungkin akan tambah dalam-dalam ni. Ya? Pada waktu ni tak. Sebabnya RSI dia paling tinggi adalah dekat sini. Ya? Jadi sebab itu ini 3 kita. Kalau momentum dia break kat sini, 3 biru ni akan naik sebelah sini. Nampak tak? Anda nampak macam mana nak trade banding kalau saya cerita, oh, interest rate ni sekali turun dan dia akan naik balik based on cerita yang lama. Ini Euro area kita ada 28 negara, 19 berapa belas menggunakan euro. Dia orang ada 3, payah. I'm not menidakkan analisa fundamental. Tak. Analisa fundamental is good to know, but when you trade technical. Saya menggunakan analisa fundamental untuk membahagikan, untuk memahami ke mana pergi duit. Sebabnya saya menggunakan konsep is all satu market. Kaitan asalnya benda ni adalah daripada apa tau? Daripada the concept. Ada siapa-siapa dah cari composite man tak? Siapa-siapa yang dah cari composite man? Wyckoff. Ada tak siapa-siapa pergi Google benda tu? Composite man. Aisyah ada cari tak? Composite. Apa dia ada tinggi-tinggi dah? Composite man. Okey. Ada. Apa maksud dia? Composite man. Dalam Wyckoff. Anda nak check bila indeks melakukan pergerakan, anda nak tengok saham yang ikut pergerakan lebih kurang sama. Tu maksud dia. Anda nak cari chart yang sama dengan benda besar. Faham tak? Anda nak tengok suara majoriti. Sebab apa? Anda nak ikut trend. Itu dia. Ya. Anda nak compare chart dia supaya dia nampak sama. Anda tak nak indeks jalan ke atas, anda trade saham yang gerak ke bawah. Anda akan pingsan. Itu je. Jadi anda nak trade chart yang bergerak arah sama dengan indeks. Itu cerita dia. Okay. So the most antara 3 ni, kita tengok 3 aset, US dollar, yen dan indeks, disebabkan oleh sifat benda-benda ni. Indeks sebagai pelaburan, instrumen pelaburan, dan antara 3 ni, mana satu pasaran yang paling trending, yang paling jelas struktur dia? Kalau kita ambil US dollar. Ni, kita tengok 3, kita ambil indeks lah. Ini ES. Ini DXY. Dan kita ambil UJ untuk ataupun ambil apa-apa lah.
Euro JPY. Okey, kalau saya tanya kepada anda, antara tiga aset ni, mana satu yang lebih jelas trend dia? Kita ambil besar sikit. Mana satu yang lebih jelas trend dia? Mana satu trend? Anda naik tengok uptrend, sideways, mana satu downtrend, mana satu yang lebih jelas? Index. Okay? In other words, you base your analysis pertama sekali, apa-apa pun anda lihat indeks dahulu. Equity market dahulu. Itu yang pertama, hukum yang pertama. Bila anda nak buat apa analisa, bond ke, anda trade mortgage backed security ke, mana tahu nanti-nanti kan. Wall Street, wolf, kalau tak wolf, kucing Wall Street pun jadilah apa ke kan. First, any analysis, any research that you do, you look at equity market. Bursa saham, ya. Tapi the reference is always S&P 500. The reference is always S&P 500. Itu. Ada tengok bila orang buat analisa untuk bursa kan, dia akan cerita apa, Wimun? Oh, semalam indeks di US ditutup lebih tinggi, lebih rendah dan bursa dijangka akan buat. Nampak? Dia akan tulis benda tu. Nasdaq dia macam ni. The difference is Nasdaq 100 syarikat. Faham? S&P 500 500 syarikat. Kita ada yang lebih besar. Kita ada Russell. Itu lebih besar, 3,000 kan. Ada lagi yang lebih besar. Tapi cerita dia, bila kita lihat kepada quality company, kita lihat kepada, dan kita akan ada Tesla nanti kan, yang akan masuk dalam S&P 500. So S&P 500 basically menceritakan equity market dan even orang-orang dari luar yang cuba untuk get the company listed dekat situ. China company dan lain-lain yang cuba untuk listkan company dia dekat S&P 500. That's why S&P 500 has been the bellwether lah pasaran equity. Gambaran melambangkan pasaran equity. Okay, jadi in other words, in any analysis that you do, first anda akan tengok kepada index. Ini fundamental yang saya pakai. Kenapa? Saya nak tengok chart dia. Itu fundamental saya pakai, bukannya saya tengok dia apa. Tapi kita tahu lah S&P 500 apa yang jadi, company dia kan. Apa yang berlaku. Boleh? US dollar melambangkan harga sebab apa pasaran equity terbesar dunia, nak tak nak masih lagi Wall Street. Anda cari kalau US dollar resistant lagi dan indeks sampai resistant jadi. Daripada sudut fundamental value dia masih lagi target jadi kalau ini berlaku, ini akan break out. The moment US dollar sampai resistance, ini akan jatuh. US dollar akan extend. Boleh? Itu kaitan dia. Kalau saham ni
Kita nak bagi dia naik. Nak bagi, nampak apa yang Fed buat. Kita nak bagi saham naik, apa Fed kena buat? Dia tak akan biarkan US dollar mahal. Dia akan, nampak what happened sejak daripada bulan 3. Ini dollar injection. Nampak apa yang sedang berlaku. Untuk dia cuba untuk prep up dolar, untuk nak prep up supaya saham ni naik, tengok timing dia. Ya, untuk pastikan saham ni naik. Nampak pada masa yang sama ni berapa bulan? Mac 23 Mac. Nampak? Nampak? Boleh? Nampak tak? Nampak? Ke mana pergi? Selagi ini masih murah, ini masih pergi. The moment anda nampak ini mula naik, ini akan mula correction. Boleh? Ingat tak kita ada lukis untuk dolar ni yang macam ni? Ingat tak yang kita pernah lukis dolar ni pergerakan dia macam ni? 23 Mac. Okay? Ingat tak yang kita lukis dolar ni, either dia akan buat daripada sini 1, 2, lepas tu dalam yang merah ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini saya letak color. Okey, tak nampak sangat. Color apa Color okey. Ni. Okey, kalau ini propose yang 1, 3, 4, 5, 87. 87. Okey. Ni adalah sambungan yang merah. Okey. Kalau ini berlaku, if this happen, kalau yang merah seperti yang kita gambarkan ni berlaku, then kita akan nampak indeks. Kalau yang merah tu berlaku. Kalau yang merah ni berlaku, indeks ke mana? Indeks akan terus melakukan 5 wave ke atas. Sebaliknya, kalau kita ada reset untuk US dollar daripada semasa, dia buat 1, 2, lepas tu kita ada 1, lepas tu dia buat ni. 1, 2, 3. Kalau dia buat benda ni, sebelum dia jatuh balik, kalau US dollar buat benda ni, then kita akan ada indeks yang akan tamatkan, lepas tu dia buat 1, 2 dan 3. Kalau dia buat yang hijau ni. Kalau dia buat yang hijau ni, ini akan berlaku. Ini akan berlaku. Tapi kalau dia buat yang merah macam yang sekarang, kita akan ada extension. Ini yang merah. Kita akan ada extension. Yang merah. Ini fundamental yang saya guna pakai. Iaitu kaitan di antara dua instrumen. Jadi kalau kita katakan dolar masih lemah, indeks nak ke atas, yen ke mana? Yen lebih sideways. Salah satu kena sideways. Salah satu kena sideways. Itu yang USD JPY sideways lower dengan momentum yang lebih rendah. Tapi Euro USD naik. Itu yang anda nampak EJ naik. Faham? Okay. So yen sideways. Sebab ini wave 5.
sideway. US dollar tengah lemah pada waktu ni. Ni berdasarkan yang merah. Kalau US dollar buat benda ni, then yen akan kuat. Sebabnya correction. Yen akan kuat. Pada waktu ni, we are looking at yang merah. Berdasarkan pergerakan semalam. Itu yang kita nampak dalam market untuk sekarang. Kaitan tiga ni je. Anda fahamkan tiga ni je, you are okay. Ingat, salah satu kena sideway. Salah satu kena sideway. So, apa saya buat? Untuk dolar, saya tengok grup-grup dia. Untuk indeks, saya tengok grup-grup dia. Dan apa yang saya tengok? Apa saya tengok? Tengok apa? Tengok ini. High, tak complete. Itu yang saya tengok. Faham? Tak. Yen indeks. Tak. Saya tengok ni je. Dia tak ada shortcut. Verut. Dia tak ada shortcut. Faham? Saya tengok semua ni. Dia tak ada yen index. Yen index, even dollar index, dia tak menceritakan AUD dengan NZD. Sebab dia tak ada ni. Sebab tu saya gunakan semua. Boleh? Apa saya tengok? Saya tengok chart. Ada tak trend? Kalau kita nampak, apa kita ceritakan tadi? Indeks trend ke atas. Sebab dia ada benda ni. Dia ada incomplete, tak sampai lagi. Kita ada dollar group yang ada trend ke atas. Kan? Kita nampak yen pair, dah mula. NJ dah ada. NJ dah ada. Tapi kita nampak untuk dollar group, dia dah sampai equal leg. Jadi kita tengok semalam punya pelakaran, kalau dia 1618, wave 4, anda any pullback untuk euro US dollar anda trade. Any pullback AUD US dollar anda trade. Any pullback untuk NZD US dollar anda trade. Boleh? Simple thing. Saya masukkan benda-benda ni dan anda tengok apa yang berlaku. Higher indices, okay? Higher. Index strong. Dia ada, maksudnya dia ada trend tadi. Bukannya anda tengok, dia naik sebatang candle bang. Semalam dia jatuh. Tak. Saya tengok structure. Kalau anda nak tengok dan gunakan dynamic ni dengan kata, semalam negatif US dollar dynamic. Kalau anda nak tukar dynamic, 5 minit sekali dia tukar. 5 minit sekali dia tukar. Dia tak dapat. Anda tengok gambaran besar. Satu time frame. Pilih. Time frame mana yang anda nak tengok incomplete sequence. Itu cara dia kali. Faham tak? Anda nak tengok mana satu kumpulan mana yang ada incomplete sequence. Bukannya anda tengok, semalam kita ada US dollar. Saya dah bagi tahu, US dollar jangan long. Penat saya bagi tahu. Nampak yang kita cerita US dollar, kenapa dia tak long? Kita tahu dalam weekly, pergi kepada sampai M15 pun dia lemah. Boleh? Saya letakkan tambah lagi ni untuk webinar hari Isnin. Hari itu ada suruh Azlina dengan Aisyah. Azlina je. Buatkan benda ni. Saya dah letakkan pun. Cuma nak susun. Anda susun je. Jadi kita tengok indeks hijau ke atas. Yen pair. AUD JPY dah menunjukkan yen lemah. Tapi ini di time frame kecil. Tapi di time frame besar, AUD JPY dan CAD JPY ke bawah tau. Jadi kalau kita tengok AUD JPY dan CAD JPY, sebab itu saya lukiskan dia macam ni. AUD JPY ni AUD JPY. Tengok. Di time frame besar, di daily, dia ke bawah. Pergerakan semasa adalah retracement. Ini bearish sequence. Sini kita akan short dia.
Ini lower low. AUD JPY takkan ada jatuh. Faham? Ni di time frame inilah. Jadi dia kat atas. Ada tumbuh retracement dia tak adalah terus bergerak satu naik macam ni. Tapi trend dia, kita ada incomplete 1-2 ke atas 100%. Apa pun, saya akan tunggu AB ni, T ni saya akan short dia. Ini. Nampak? Kita dah plan apa kita nak buat nanti. Kita tahu pergerakan semasa dalam zigzag 535 ke atas. Nampak? Bila anda faham struktur. Ni. Daripada atas tu nanti kita akan short dia. Ni dekat daily. Atas ni nanti kita akan short dia. Ni, atas ni. Sini nanti kita akan short dia. This area. Boleh. Tapi sekarang ni dia trend ke atas dalam time frame hourly. Kalau dia ada incomplete sequence. Ke arah ini anda boleh cari long. Tunggu 3 wave pullback anda cari long. Selagi dia tak complete. Itu je. So kita tahu ini 5 wave. 5, 3, kita jangka 5 wave lagi ke atas. 5, 3, 5, zigzag. Boleh? Sebab apa? High dengan low je. Ini low. Lepas tu saya kata, ini semua cuma high low je. Ini low. High, low, lower high, lower low. Kita tunggu satu lagi, lower high. Kalau dia kat sini, nampak? Saya tak jangka ini sampai tau. Sebab dua ni, kalau ini sampai kat sini, kalau ini sampai kat sini, ini bukan 4 tau. Tahu tak kenapa? 4 dia lebih tinggi daripada 2, tak dapat. Jadi ada kemungkinan kita cuma baru 1 ataupun kita dah ada retracement yang besar. Dia tak dapat sampai sini, lepas tu saya letakkan box tu kat situ. Saya akan tengok internal dia, dijangka sini akan truncated, kawasan sini. Tapi apa hal pun kalau anda buka chart dia sekarang, anda nak long. Kalau anda buka chart dia sekarang. Nampak? That's how saya kaitkan all these things. All these things semua fundamental kepada pergerakan market, kepada instrumen market. Dan saya masukkan technical dia. Saya masukkan all these technical dia jauh. Technical dia. This thing. All these thing. Kita tunggu mana satu yang dalam instrumen-instrumen tadi, iaitu dolar, yen, dan juga indices. Mana yang ada incomplete sequence. Dia tak complete lagi. Dalam time frame mana? Faham? Jadi anda nak trade dia dekat time frame tu. Di time frame itu. Okey? Anda nak trade dia dekat time frame itu. Minyak, anda tengok minyak. Minyak 2 time frame, dia trending tau. 2 time frame. 2. H4, H1. Trending ke atas. Daily, dia tak ada high lagi. Ni minyak. Cerita lah OPEC lah, MACPEC lah, SOPEC lah, PEC lah, saya tak tahu. Cerita saya nampak minyak ni naik. Itu je. Sebabnya kita ada high incomplete sequence. Ini. Itu je. Okey, kita nampak dia break daripada 1 sini. Dia break,
Dan ini masih lagi. Kalau any 3 wave pullback minyak, anda long. Anda dah ada position sini. Bagus. Anda tunggu 3 wave, anda long. Ini nampaknya extend. Ini nampak extend. Faham kenapa saya sebut extend? Nampak tak? Ni RSI dia makin tinggi. Sini masih wave 3. Bukan sini wave 3. Sini wave 3. Sebab ini higher high. Daripada 2 ni, kita masih dalam wave 3. Kita tengok kepada stokastik. Stokastik dia dah buat snaking. Ini wave 3. Maksudnya stokastik dia dah sideways. Dengan higher high. Ini adalah wave 3. Dalam ni. Wave 4, shallow retracement. Boleh trade? Tak. Tunggu wave 4, wave 5. Anda nak tengok stokastik dia reset. Dan naik balik. Naik balik. Sini ada divergence. Dia buat 1, 2, 3. Anda long. Sini pun sama. Anda tunggu 3 wave. Anda long. Itu je. Trend ke atas. Simple. Kalau anda jangka minyak ke atas, anda akan jangka indeks ke atas. Jepun pembeli minyak. Kalau lagi tinggi harga minyak, duit yen makin keluar. Ringgit makin keluar, makin lemahlah ringgit. Benda sama. Boleh? And all those yang saya katakan tadi based on chart. Bukannya based on saya nampak orang Jepun beli minyak. Bukan itu. Saya nampak dekat chart. Dia buat higher high. Ini buat higher high. Daripada sini. Kita nampak momentum dia tinggi. Kita nampak stokastik dia tengah buat snake. Then we come to conclusion, dia naik ke atas. Tengah trading ke atas. So, any 3 wave pullback, kita long. Selagi anda tak pergi short minyak, anda okey. Ni nak sampai hujung, boleh short tak bang? Saya tak tahu dia hujung ke tak. Yang saya tahu, kalau dia buat correction, dia buat higher high, dia break daripada trend line, saya long. Tunggu dia buat reset, hak mana? Kalau dia buat reset, dia buat reset macam ni, dia naik, dan ada sambungkan trend line, ini wave 2, whatever, 2 kat sini boleh, sini pun boleh, tak kisah. Sini lah kot. Sambungkan dia. 2 dengan 4. Anda nak tengok 3 wave yang break trend line. Selagi anda buat begitu, anda okey. Biar 5 wave dia habis, 3 wave pula. Tunggu retracement, ikut. 5 wave, kena ada divergence. Buat tu ulang. Dengan webinar Zul cerita sama je. Aku boring dah dengar. Dia cakap sama. Saya nak cerita portfolio pun tak dapat. Tahun depan lah kita start ada 1-2 webinar kita cerita portfolio. Kalau tak, saya boring nak cerita benda ni hari-hari. Buat benda sama. Jelas. Itu je. Itu fundamental saya. Itu yang saya gunakan untuk menjelaskan apa yang saya nampak dekat fundamental. Bukannya fundamental bagi tahu saya apa nak buat. Fundamental saya nak confirmkan apa saya nampak dekat chart. Okey? Benda ni. Trend. Kat mana dia? Minyak ni kalau anda tengok di time frame besar, anda baru lagi tau. Ini tengah wave 3. Minyak ni kuat lagi. Ni dekat sini. Minyak ni dekat sini. Jauh lagi. Equal leg dia 1-2 ni, equal leg dia at least minyak ni 1 2 equal leg dia at least $52. Of course dia tak ikut yang kita masuk hari itu.
itu boleh double. Ni tak buat double, ni dah kira habis. Jadi kita punya invalidation kat sini lah. Dia break ni. Invalidation kita kat sini. Kita nak enter. Pada waktu ni, as long as anda tak short niat, anda okey. Jelas? Lihat chart, anda tahu anda kat mana, dan cari corrective sequence. Corrective sequence, 3 yang kita trade, zigzag, ni rupa zigzag, sini tempat enter, dekat A kena ada divergence, dekat C kena ada divergence, dekat B dia tak boleh ada divergence. Flat regular saja yang ada trade, ni bentuk flat regular. Maksudnya B ni kita tarik retracement A 85.4 lebih 100. Anda letak entry 100, anda stop loss bawah 1, 2. Triangle, tak trade. Saya cuma trade double correction, zigzag dan juga kepada regular flat. 3. Invalidation level, dia tak semestinya invalidation level tu untuk structure. Contohnya, kita ada okey. Katalah kita ada ni. Invalidation level tu dia kena lihat kepada satu time frame atas. Contohnya kita ada macam apa tu? AUD JPY. AUD JPY. AUD JPY dekat H1 Sekejap. Dia hang lah pula. Sekejap Oh, saya lupa buka fan. Panas. Okey. Kita tengok dekat H1. Okey. Katalah dia turun macam ni, coach. Katalah dia turun daripada semasa. Baik. Dia turun macam ni. 1, 2, 3. Dan dia break invalidation line. Adakah itu downtrend? Ini invalidation untuk time frame ini. Time frame lain-lain dia tak sama. H4 tempat lain. Sebab dia invalidation ni maksudnya sini adalah satu structure yang complete. The moment kita complete satu structure, kita tahu dia complete the moment dia break ini. Dan kita kata ini 5, ini 3. Tapi kalau dia break sini, adakah structure ni jadi downtrend? Tak kan? Kalau dia break, kita akan alihkan satu ni ke sini. Dan ini tengah buat 2. Nampak? Kalau dia break ini tak jadi downtrend. Kita akan alihkan invalidation kita ke bawah sini. Kalau dia break ini ke bawah, dia jadi downtrend. Tak. Sini. Nampak? Nampak kali? Ramai yang ajar elite wave dia cakap apa? Kalau dia break, kita reversal, betul? Itu yang tak samanya dengan cara saya. Kalau banyak anda belajar kan, kalau dia cakap elite wave, dia akan kata, oh ni dah reverse, kita cari sell. Mana ada? Tengok apa time frame besar buat. Dia akan cerita, itulah dia. Mana? Sebab itu saya elite wave ni anda nak buat apa pun boleh. Tapi anda kena faham, anda tengah tengok apa dan ambil logik dia. Apa yang anda nampak. Saya ambil high low je. High low je. Buy sell kat wave 2. Jangan. Dia ada satu direction dia dalam market. Iaitu direction yang diikut oleh semua. It's one market. Satu pergerakan akan mempengaruhi pergerakan yang lain. The concept of one market.
Faham coach? You need to zoom out, tengok kat chart. Adakah dia jadi downtrend? Tu dia. Saya boleh jadikan ini apa-apa saja. Jadi kalau dia turun, ini wave 1. Ini wave 2. Kalau dia turun sini je, ini 1. Ini 2. Alih je. So, sebabnya struktur dia lain. Jadi ini adalah 5, 3. Jadi ini 1, 2. Kalau dia break sini, jadi 1 kita extend ke sini. The whole thing sebagai wave 5. Magnitude tu adalah momentum. Pergerakan dia kali. Ni je. Ini je. Magnitude tu pergerakan, momentum. Kalau kita katakan dua chart ni, ni tak cantik, ni sama-sama. Kita ambil lah H1. Okey, kalau saya katakan, okey, kita ada indeks yang tengah naik, dolar yang tengah jatuh. Itu faham tak kali? Itu faham? Okey. Indeks naik dan dolar jatuh, antara dua ni, mana jatuh lebih laju ke saham naik lebih laju? Dolar jatuh lebih laju ataupun saham naik lebih laju? Okey. Jadi maksudnya, momentum kejatuhan dolar lebih laju daripada momentum kenaikan saham. Itu magnitude. Boleh? Itu magnitude. Itu maksudnya. Okey. Jadi kalau kita nampak dolar indeks ni jatuh, kejatuhan USD JPY dekat sini bukannya disebabkan oleh JPY kuat. Bukan. Kejatuhan yang dekat sini, USD JPY ni. Okey, yang kat sini. Yang kat sini semalam. Nampak? Ini jatuh. Ini jatuh, USD JPY jatuh. Dolar jatuh. Tapi indeks apa jadi? Sideways. Maksudnya, ini bukannya JPY kuat. Ini disebabkan oleh USD lemah. Ingat, dua bentuk, dua benda. USD JPY jatuh, dia sama ada USD lemah ataupun JPY kuat. Anda nak tahu sebab apa? Anda tengok indeks. Kalau kita tengok indeks sideways, bukan JPY kuat. Indeks sideways, indeks sideways ke atas tu. Dolar lemah. Jadi kalau dalam keadaan ni, apa anda nak trade? Anda nak trade Euro USD ke Euro JPY? Dalam keadaan ini. Dalam keadaan ini, anda nak trade Euro USD ke Euro JPY? Euro USD, exactly. Bukan Euro JPY. Euro USD ke arah long. Nampak Iwan? Tapi tunggulah, dia ada sequence tadi. Incomplete sequence. Dah jam 5 dah kita ni. Tak ada Mak Saleh. Tu yang saya terlebih-lebih time ni. Yap. USD JPY higher, dollar pair mengalami kejatuhan. Tak. Anda kena tengok 3, bukannya tengok 2 je. Masukkan faktor indeks tu. Kali. Market outlook ada dekat ni. Bulan tahun depan tak ada. Tu ada memang. Tu ada dekat handout tu. Dekat handout tu ada. Ada kan market outlook? Untuk tahun depan. Saya tengok dulu macam mana. Macam mana. Whether saya akan buat satu Discord ataupun Slack punya program. Sebab saya cuti bila kita sebelum Christmas kita start cuti. Waktu tu je saya ada masa untuk letak konten
dalam Discord. Saya tengah pilih Discord ataupun Slack. Saya nak orang serius je. Dia kena berbayar tu. Saya tak it doesn't worth the effort. Yang tu I have to get it. Maksudnya gated. Dia kena gated. Anda kena jadi subscriber kepada Slack ataupun Discord dan dia tak dapat download, cuma tengok kat situ je dan satu login je. I'm thinking about that way. Dia macam Telegram lah. Okay. Hantar kapet. Okay, Syarul. Faham Syarul? Hopefully membantu. Thank you. Duit rupiah. Duit rupiah. Rupiah lemah. Tahun depan rupiah naik. Rupiah tu komoditi tu. Indonesia. Website. Yes, website. Satu program lah, satu app. Saya tengah fikir, dia boleh pakai phone. Okay, Syarul. Dia technical, Syarul. Technical. Buat benda logik. Saya ceritakan ni benda logik je pun. Kalau kita fikir logik. Hantar kapet, kalau tutup kedai. Tutup rumah orang. Tak ada kapet orang. Okay, Syarul. Assalamualaikum. Okay. Ikut besok, webinar besok, kita cerita teknikal sahaja besok. But every day actually saya ceritakan kepada anda benda teknikal. Even saya cerita fundamental pun I'm talking about technical analysis. Dan trading dia tunggu dalam kotak tu apa bentuk ni. Entry dekat 100, stop loss 1618. Jangan tenung chart. Invest dalam satu sistem itu sahaja. Jumpa punya webinar pada malam tu pada jam 8, jangan pada 10 saya pada jam biasa. Jumpa pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, thank you.